alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT kerana dengan rahmatnya juga kita semua masih diberi kesihatan dan kekuatan untuk terus sama-sama mengikuti program Literasi Al-Quran, di mana pada malam ni alhamdulillah kita telah memasuki siri yang ke-279, di mana kita pada malam ni akan meneruskan lagi program membaca Al-Quran 34 surat pada malam ni, dan seterusnya kita juga akan mendengar tazkirah ilmu daripada guru ataupun khalifah kita pada malam ni. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, khalifah kita nampak belum masuk lagi. InsyaAllah saya akan hubungi sebentar lagi. Jadi walau bagaimanapun, marilah kita sama-sama mulakan program kita malam ni dengan sama-sama kita baca umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, untuk siri yang ke-277 ni, guru kita adalah Al-Qari Ustaz Muhammad Naim bin Ridwan daripada Selangor. Tak silap saya daripada Sungai Buloh. InsyaAllah akan bersama-sama kita. Tapi sampai setakat ni belum lagi nampak join Google Meet ni. Jadi kita tunggu sebentar lagi. Saya harapkan Ustaz akan dapat join bersama-sama kita untuk kita meneruskan lagi bacaan Al-Quran kita dan juga mendengar tazkirah ilmu, insyaAllah. Saya akan kontak dia sekejap. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, kita masih lagi tunggu kita punya join. Assalamualaikum Ustaz. Allahu Akbar. Kenapa Ustaz? Oh. Kenapa isteri nak bersalin ke? Oh. Okey, tak apa-apa Ustaz. Semoga macam mana tak apa, kami teruskan apa yang boleh. Tak apa. Jangan risau lain tu. Semoga apa
Okey Ustaz, selamat insyaAllah. Sihat cepat kembali. Okey, tak apa. Nanti saya beritahu kat sekali tu kerana ada kecemasan yang perlu diuruskan. Ya, insyaAllah. Okey. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dah dapat jawapan dia. Ustaz sekarang ni rupanya ada kecemasan bawa isteri ke hospital kerana ada komplikasi isteri mengandung, tapi ada komplikasi yang kecemasan yang terpaksa bawa isteri ke hospital, kecemasan. Jadi Ustaz lupa nak beritahu. Jadi Ustaz tu yang pergi bawa isteri, jadi lupa dengan program kita dah. Jadi saya dah kontak. Jadi Ustaz kata Ustaz tak dapat nak join pada malam ni. Ustaz minta kita doakan agar isterinya segera kembali pulih seperti biasa dan selamat insyaAllah. Itu juga dengan kandungannya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, jadi kita teruskanlah dengan cara kita kerana nak cari pengganti. Pada waktu ni rasanya tak sempat dah nak cari, jadi kita teruskan dengan kita saja. Jadi insyaAllah pada malam ni kita akan teruskan lagi program kita dengan baca Al-Quran. Dan kita malam ni akan baca 4 lagi surah daripada Al-Quran, di mana kita akan baca muka surat 591 sampai 594. Iaitu kita akan baca yang pertama surah Al-A'la, yang kedua surah Al-Ghashiyah, yang ketiga surah Al-Fajr, dan yang keempat adalah surah Al-Balad, insyaAllah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, tuan-tuan boleh buka Al-Quran muka surat 591 hingga 594. Jadi yang pertama kita akan baca surah Al-A'la. Surah ni selalu dibaca oleh imam waktu solat Isya ataupun waktu solat subuh dan sebagainya. Selalu kita baca, dan insyaAllah kita akan baca pada malam ni bersama-sama dalam program ni. Jadi marilah kita sama-sama baca muka surat 591. Bukan surah Al-A'la, surah At-Tariq yang pertama. Kita akan baca surah At-Tariq. Surah At-Tariq muka surat 591. Atau tuan-tuan boleh lihat pada skrin insyaAllah. Surah yang ke-86 insyaAllah. Malam ni surah pertama kita akan baca adalah surah yang ke-86, surah At-Tariq. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sama-sama kita mulakan dengan baca umum kita sekali lagi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Surah yang ke-86, surah At-Tariq. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i wat-tariq. Wa ma adraka mat-tariq. An-najmu saqib. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Falyanzuril insanu mimma khuliqa. Khuliqa mimma dafiq.
yakhruju min bainis sulbi wat taraib innahu ala raj'ihi laqadir. Yauma tublas sarair fama lahu min quwwatin wala nasir. Was-samaa'i zatir raj' wal ardi zatis sad' innahu laqawlun fasl wa ma huwa bil hazl innahum yakiduna kaida wa akidu kaida famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Kita baca terus terjemahannya dulu, insyaAllah. Surah Tariq, surah yang ke-86 yang bermaksud yang datang di malam hari. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku mohon perlindungan Allah dari syaitan yang terjam. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Demi langit dan yang datang pada malam hari. Dan tahukah kamu apakah yang datang pada malam hari itu? Ia adalah bintang yang bersinar tajam menembusi. Setiap orang pasti ada penjaganya. Maka hendaklah manusia memperhatikan daripada apa dia diciptakan. Dia diciptakan daripada air mani yang terpancar, yang keluar daripada antara tulang belakang sulbi dan tulang dada. Sesungguhnya Allah benar-benar berkuasa untuk mengembalikannya hidup setelah mati. Pada hari diperlihatkan segala rahsia. Maka manusia tidak lagi mempunyai apa-apa kekuatan dan tidak pula ada penolong. Demi langit yang mengandungi hujan dan bumi yang mempunyai tumbuh-tumbuhan. Sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar kata pemutus antara yang hak dan yang batil. Dan Al-Quran itu bukanlah gurau dan senda. Sesungguhnya mereka orang-orang kafir merencanakan tipu daya yang jahat. Dan aku pun membuat rencana tipu daya yang jitu. Kerana itu berilah penangguhan kepada orang-orang kafir. Berilah mereka tempoh untuk sedikit waktu. Seterusnya surah yang ke-87 iaitu surah Al-A'la. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la allazi khalaqa fasawwa wallazi qaddara fahada wallazi akhrajal mar'a waja'alahu ghusaa'an ahwa sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa yunassiruka lil yusra fadzakir in nafa'atiz zikra sayadzakkaru man yakhsha wa yatajannabuhal ashqa allazi yaslan naral kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya qad aflaha man tazakka wa zakara isma rabbih fasalla wal tu'siruna al hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa inna hadza la fi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Surah Al-A'la, surah yang ke-87. Al-A'la bermaksud yang paling tinggi. Bismillahirrahmanirrahim. Aku mohon perlindungan Allah dari syaitan yang derjam. Sucikanlah nama Tuhanmu yang maha tinggi
yang menciptakan lalu menyempurnakan penciptaannya, yang mengatur keadaan makhluk-makhluknya dan memberi petunjuk, dan yang menumbuhkan rumput-rumput lalu dijadikannya rumput-rumput itu kering kehitam-hitaman. Kami akan membacakan Al-Quran kepadamu Muhammad sehingga engkau tidak akan lupa. Kecuali jika Allah yang mahukannya, sesungguhnya dia mengetahui yang terang dan yang tersembunyi. Dan kami akan memudahkan bagimu ke jalan kemudahan mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Oleh sebab itu, berikanlah peringatan kerana peringatan itu bermanfaat. Orang-orang yang takut kepada Allah akan mendapat pengajaran. Dan orang-orang yang celaka kafir akan menjauhinya, iaitu orang yang akan memasuki api yang besar neraka. Selanjutnya, dia di sana tidak akan mati namun tidak akan hidup, tidak pula hidup. Sesungguhnya beruntung orang yang menyucikan diri dengan beriman dan mengingati nama Tuhannya lalu dia solat. Sedangkan kamu orang-orang kafir memilih kehidupan dunia, padahal kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih dekat. Sesungguhnya ini terdapat dalam kitab-kitab yang dahulu, lalu iaitu kitab-kitab Ibrahim dan Musa. Seterusnya surah yang ketiga pada malam ini adalah surah Al-Ghashiyah, surah yang ke-88. Tuan-tuan dan perempuan sekalian, maaf kerana tergendala sekejap. Sebenarnya saya hubungi kami punya pengurusi surau Ustaz Mat Aziz untuk bantu menggantikan Ustaz Muhammad Naim. InsyaAllah nanti Ustaz akan join. Jadi kita sambung bacaan Al-Quran kita, surah yang ketiga iaitu surah Al-Ghashiyah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية
ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ نائمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر ويعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. Surah Al-Ghasiyah, surah yang ke-88. Al-Ghasiyah bermaksud hari pembalasan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Sudahkah sampai kepadamu berita tentang hari kiamat? Pada hari itu banyak wajah yang tertunduk hina kerana bekerja keras lagi penat lelah. Mereka memasuki api yang sangat panas neraka. Diberi minum daripada sumber mata air yang sangat panas. Tidak ada makanan bagi mereka selain daripada pohon yang berduri, yang tidak menggemukkan dan tidak pula menghilangkan lapar. Pada hari itu banyak juga wajah yang berseri-seri, berasa gembira kerana usahanya sendiri. Mereka di dalam syurga yang tinggi kedudukannya. Di sana kamu tidak mendengar kataan yang tidak berguna. Di sana ada mata air yang mengalir. Di sana ada pelamin-pelamin yang ditinggikan. Dan gelas-gelas yang tersedia untuk mereka. Dan bantal-bantal sandaran yang tersusun. Dan permai dari permainan yang terhampar. Maka tidakkah mereka memperhatikan bagaimana diciptakan seekor unta? Dan langit bagaimana ditinggikan. Dan gunung ganang bagaimana ditegakkan. Dan bumi bagaimana dihamparkan. Maka berilah peringatan. Kerana sesungguhnya engkau Muhammad hanyalah pemberi peringatan. Engkau bukanlah orang yang berkuasa ke atas mereka. Kecuali jika ada orang yang berpaling dan kafir. Maka Allah akan mengazabnya dengan azab yang besar. Sesungguhnya kepada kamilah mereka dikembalikan. Kemudian sesungguhnya kamilah yang membuat perhitungan ke atas mereka. Seterusnya surah yang ke-89, surah Al-Fajr. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr wa layalin ashr wasyaf'i wal watr wal laili idza yasr. Hal fi dzalika qasamul ladzi Hal fi dzalika qasamul lidzi hijr. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Wa irama zatil imad. Allati lam yukhlaq misluha fil bilad
وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي ويومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيها النفس Tuhan mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Surah yang ke-90, surah yang ke-89, iaitu surah Al-Fajr yang bermaksud fajar. Bismillahirrahmanirrahim. Aku mohon perlindungan Allah dari syaitan yang direjam. Demi fajar pagi, demi malam yang 10, demi yang genap dan yang ganjil, demi malam apabila berlalu. Demikianlah sumpah bagi orang-orang yang berakal. Tidakkah engkau Muhammad memperhatikan bagaimana Tuhanmu melakukan terhadap kaum Ad, iaitu penduduk Iram, ibu kota kaum Ad yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi, yang belum pernah didirikan seperti itu di negeri-negeri lain, dan terhadap kaum Samud yang memotong batu-batu besar di lembah, dan terhadap Fir'aun yang mempunyai pasak-pasak bangunan yang besar, yang bermaharajalela di dalam negeri. Lalu mereka melakukan banyak kerosakan di dalam negeri itu. Kerana itu Tuhanmu menimpakan paluan azab kepada mereka. Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar mengawasi. Maka berkenaan manusia apabila Tuhan mengujinya lalu memuliakannya dan memberikannya kesenangan, maka dia berkata, Tuhanku telah memuliakanku. Namun apabila Tuhan mengujinya lalu membataskan rezeki kepadanya, maka dia berkata, Tuhanku telah menghinaku. Sekali-kali tidak, bahkan kamu tidak memuliakan anak yatim. Dan kamu tidak saling membantu memberi makan kepada orang miskin. Sedangkan kamu memakan harta pusaka dengan cara mencampur adukkan yang halal dan yang haram. Dan kamu mencintai harta secara berlebih-lebihan. Sekali-kali tidak, apabila bumi digoncangkan berturut-turut berlaga-laga hancur. Dan datanglah Tuhanmu serta malaikat berbaris-baris. Dan pada hari itu diperlihatkan neraka Jahannam. Pada hari itu sedarlah kat manusia, tetapi tidak berguna lagi kesedaran itu. Dan dia berkata, alangkah baiknya sekiranya dahulu aku mengerjakan kebajikan untuk hidupku ini. Maka pada hari ini tidak ada seorang pun yang dapat menyiksa seperti azab yang adil. Dan tidak ada seorang pun yang mengikat seperti ikatannya. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang reda dan diredainya.
maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke syurgaku. Sadaqallahul azim. Benarlah firman Allah yang Maha Agung. Yang tuan-tuan dan puan-puan sekalian, pada malam ni alhamdulillah kita pun dah dapat membaca 4 lagi surah dalam juzuk yang ke-30 ni, iaitu kita telah dapat membaca bersama-sama surah yang ke-86, surah At-Tariq, kemudian surah Al-A'la, surah 87, surah 89, surah surah ke-88, surah Al-Ghashiyah, dan surah yang ke-89 itu surah Al-Fajr. Jadi dan kita juga telah dapat sama-sama mendengar terjemahan kepada ayat-ayat yang kita baca dalam 4 surah yang berkenaan. Alhamdulillah, jadi nampaknya kita dapat juga meneruskan program kita walaupun seperti mana yang saya maklumkan tadi, kita punya tetamu atau guru atau khalifah kita yang telah aturkan pada malam ni, iaitu Ustaz Al-Qari Ustaz Muhammad Naim bin Rizwan daripada Sungai Buloh, tak dapat menyertai kita bersama kerana ada kecemasan yang terpaksa menghantar isterinya ke hospital dan tak dapat menyertai Google Meet pada malam ni, dan dia mohon kepada kita untuk doakan agar isterinya akan selamat, kembali pulih dan sihat kembali insya-Allah. Jadi namun saya telah pun dapat menghubungi kami punya kursi surau Taman Jawijaya, iaitu Al-Fadhil Ustaz Muhammad Aziz Abdullah, baru saja hubungi dan Ustaz pun dah join Google Meet ni. Jadi kita akan teruskan program kita dalam slot full time itu kuliah jam 10 kita. Dengan ini saya mempersilakan Al-Fadhil Ustaz Haji Muhammad Aziz bin Abdullah untuk menyampaikan tazkirah untuk kita pada malam ini. Dengan segala hormatnya dipersilakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Boleh dengar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dapat dengar yang jelas. Baik. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala bi sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilma. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Masih Ibrahim, rakan-rakan program Generasi Al-Quran, tuan-tuan, puan-puan, sahabat rahmat Allah, alhamdulillah kita memanjat rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana izinnya kita dapat bersama-sama meneruskan program ini. Saya pun baru balik dari surau, tak ni ingat tak ada apa. Balik sampai rumah duk sembang-sembang. Cikgu Rahim telefon kata malam ni Ustaz ada kecemasan, dia tak dapat hadir, jadi minta bagi sikit lah kuliah full 10 ini, kuliah ke-10 ni, dan saya pun tak ada apa yang saya nak baca pegang pun, kerana apa, kerana baru sampai tak sat, dan mudah-mudahan lah ada kot Allah Subhanahu wa taala bagi idea kat kita apa kot yang kita nak cakap sikit sebanyak tentang generasi Al-Quran ini. Yang pertama, rakaman terima kasihlah, tahniah kepada Cikgu Haji Hamzah Rahim, dia atas program yang telah disusun. Kita kira dah sampai dekat, nak sampai penghujung lah. Beberapa hari saja lagi kita akan menamatkan program yang dijangka berjalan sampai 300 hari, tapi dikurangkan apabila Cikgu Rahim mengubah jadi 3 muka surat, jadi panjang. Sebab itu tuan-tuan, sahabat rahmat Allah sekalian, kalau kita nak tadabbur saja ayat yang kita baca malam ni terlalu panjang dan terlalu banyak benda yang nak difikirkan. Kerana surah At-Tariq, surah Sabihis, surah Al-A'la, surah Al-Ghashiyah, dan juga surah Al-Fajr. Di sana ada ratusan maklumat yang Allah Subhanahu wa taala bagi kat kita, yang kita tak sempatlah. Sebab
Sebab tu saya kalau yang tafsir di surau pun, satu surah pun kita akan ambil lebih kurang 2 minggu ataupun 3 minggu untuk selesai. Kerana apa yang Allah terangkan dalam satu surah ini benda yang sangat sentimental untuk kita dan sangat berguna. Kerana semua benda-benda ini bukan rekaan, tetapi apa yang Allah ceritakan dalam Al-Quran itu adalah perkara sebenar yang berlaku kepada manusia. Kerana Allah tulis, Allah cerita semua dalam ni ialah apa yang manusia telah lakukan, apa yang manusia kena lakukan, dan macam-macam yang ada dalam ni yang boleh menjadi panduan kepada kita, khususnya dalam menjalani kehidupan ini. Kerana kita kena maklum bahawa Al-Quran itu satu-satunya kitab yang Allah Subhanahu Wa Taala turun kat kita yang jadi panduan kita. Tak ada kitab lain. Kalau kita boleh hafal Quran, boleh tahu semua makna Al-Quran, maka kita adalah orang yang terbaik. Ya? Anak-anak kita ramai juga yang boleh hafiz Al-Quran, tapi kita tidak boleh memahami keseluruhan Al-Quran. Sebab tu tuan-tuan sahabat rahmati Allah sekalian, kalau kita melihat kepada apa yang disebut oleh Muhammad Al-Ghazali tentang Al-Quran ini dalam kitabnya Kaifa Nata'amalu Ma'al Quran, bagaimana kita berinteraksi dalam Al-Quran, Muhammad Al-Ghazali mengatakan bahawa kita ada 4 kewajipan terhadap Al-Quran. Ada 4 kewajipan yang kita kena buat. Apa kewajipan yang pertama? Kata Muhammad Al-Ghazali ialah kita membaca. Kita mesti kena baca. Kerana Al-Quran diturun yang pertama kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kalimah Iqra. Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk dalam gua Hira seorang diri, beruzlah di sana dengan mengingati tentang kejahatan manusia yang ada di zaman dia. Maka Allah melalui malaikat Jibril telah diutuskan untuk berjumpa dengan Nabi, suruh Nabi baca kalimah Iqra. Baca. Makna apa yang pertama yang tentang Al-Quran ini kena baca. Kalau kita tak baca, mana itu satu yang pertama kita kata dah jadi satu perkara yang tidak kita tak tunai amanah Allah. Allah suruh kita baca, kita tak baca. Iqra, kalimah Iqra, Allah kata Iqra, bacalah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhan kau yang telah menciptakan manusia. Sampailah kepada akhir ayat yang kelima yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu Al-Quran. Sebab itu tuan-tuan sahabat rahmati Allah sekalian, kita bertuah kerana kita ada Al-Quran. Sebab itu panduan kita lengkap. Kita tidak lagi perlu kepada sebarang bentuk panduan daripada orang lain untuk nak cerita tentang agama kita, tak perlu. Kerana Al-Quran sudah ada. Cuma kita perlu kepada orang yang memberi panduan tentang Al-Quran. Bukan belajar kitab lain, tetapi dengan Al-Quran, tapi memahami apa yang ada dalam Al-Quran. Itu yang pertama. Kata Muhammad Al-Ghazali, kewajipan kita ialah membaca. Membaca pun tuan-tuan, dia ada juga baca yang kita kata yang dapat pahala, baca yang tak dapat pahala, yang kita pernah terang dulu. Baca kena belajar. Kena talaqi. Kena berhadapan dengan guru, dan kita boleh membaca dengan betul supaya Al-Quran itu kita baca seperti mana yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama, membaca. Yang kedua, kata Muhammad Al-Ghazali, kewajipan kita tentang Al-Quran ini ialah faham. Memahami apa makna. Jadi Cikgu Rahim dah baca dah. Kita tekat dengar sekaligus ya, tapi bila tanya balik kita tak tahu dah. Surah At-Tariq ini dia nak cerita apa? Was-sama'i wat-tariq wa ma adraka mat-tariq an-najmu ats-tsaqib. Apa yang Allah nak dalam surah itu? Apa panduan yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi kat kita? Allah kata fal yanzuril insanu mimma khuliq. Kamu lihatlah bagaimana manusia itu daripada apa yang diciptakan oleh Allah. Hangpa parti tengok manusia itu Allah buat daripada apa? Manusia itu Allah buat daripada tanah. Jadi kita jangan
dia tidak sedar bahawa kita adalah dari tanah. Iblis pun tak hormat kat kita, tuan-tuan. Pasal apa Iblis kata aku diciptakan daripada api, manusia diciptakan daripada tanah. Pasal apa aku nak hormat kat manusia? Itu kalau kita tengok dari segi penghormatan orang terhadap ciptaan kita, tak siapa nak bangga pun. Sebab tu jangan kita terlalu bangga dengan apa saja bentuk rupa parah kebolehan yang ada dekat kita itu bukan satu kelebihan, tapi itu ujian. Tuan-tuan, ujian ni banyak. Cantik ujian, kaya ujian, miskin ujian, tak cantik pun ujian. Mana semua yang ada atas muka bumi ni Allah mana ujian. Ujian yang Allah bagi kat kita. Kalau Allah ujikan dengan cantik kita, maksudnya kita kena bersyukur kerana Allah bagi kita cantik, dan jangan riak. Kalau riak kita dah berdosa. Baik, itu yang kedua anda kena faham. Semua benda tu ada dalam Al-Quran. Semua yang berkaitan dengan maklumat kemanusiaan ini semua dalam Al-Quran. Sebab tu Mak Ghazali kata tidak terangkat fardu ain kita kalau kita hanya baca tak faham. Mana kena berusaha untuk faham dekat benda yang kita boleh. Sebab tu yang saya cadangkan kalau boleh kita khatam Quran tu bagus. Tapi kalau khatam Quran berserta makna tu lagi bagus. Mana kita baca faham, kita baca dan kita faham. Kemudian yang ketiga kata Muhammad Al-Ghazali ialah kita menghayati dia. Kita buat apa yang Allah suruh. Macam selalu sekarang ni saya sengaja membaca dalam sembahyang tentang surah ayat berkenaan dengan riba. Ayat tentang riba. Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Al-Quran kata Allah Subhanahu Wa Taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Fa in lam taf'alu fa'danu biharbin minallahi wa rasulih. Ila akhir ayat. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, takutlah kamu kepada Allah dan tinggal apa sahaja yang berkaitan dengan riba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, takutlah kepada Allah, wa dharu ma baqiya min riba, tinggallah daripada perkara yang berkaitan dengan riba. Apa saja bentuk riba, tinggal. Fa in lam taf'alu, kata Allah, kalau hampa tak buat, kalau kita tak buat, kalau kita ketegak buat juga, fa'dhanu biharbin minallah, maksudnya kita telah mengisytiharkan perang kepada Allah. Allah kata dalam Quran, fa'dhanu biharbin, maknanya kita telah mengisytiharkan peperangan dengan Allah. Tak mana kita lawan Allah. Karena Allah kata jangan kita buat. In kuntum mu'minin. Sekira kamu beriman, kamu tahu bahawa kamu sedang berperang dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu makna ayat. Kalau kita tak faham makna, kita tak menghayati, kita tak tinggal benda tu, makna kita hanya sengaja saja membaca Al-Quran tapi kita tidak mendapat apa-apa yang berkaitan dengan Al-Quran. Maksudnya kita baca Quran tapi still Al-Quran melaknat kita, ataupun still kita tidak mendapat pembelaan daripada Al-Quran kerana kita tidak buat seperti yang disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tak beramal dengan apa yang disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak lagi benda-benda yang dalam Al-Quran. Kalau kita tengok surah-surah yang awal, surah-surah yang kita baca yang tadi, yang tuan-tuan baru baca pun tadi. Kalau kita tengok ayat yang Cikgu Rahim baca kemudian tadi. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Sadaqallahul azim. Apa kata Allah? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Jiwa yang tenang tu siapa? Jiwa yang tenang itu ialah manusia yang mendidik jiwa dia supaya dia tidak lagi teringat kepada benda-benda yang mendatangkan dosa. Sebab tu kalau kita tengok ada satu qari daripada Mesir ke daripada mana, dia baca sampai ayat tu dia teriak sampai tak boleh baca.
Kenapa? Karena dia rasa kita dah lama dah duk beramal tapi kita masih tak boleh mampu untuk mendapatkan jiwa yang mutmainnah. Ya? Kalau dalam sembahyang dia labah lagi, dia terfikir macam-macam benda tu tak bukan mutmainnah lagi. Yang kata jiwa mutmainnah ni bila dia beramal ibadah, jiwa dia memang dalam ibadah itu. Bukan senang. Saya pun tak berani saya kata saya dapat. Pasal sukarnya kita nak dapat yang dikatakan ya Tuhan nafsul mutmainnah. Pasal apa dia menangis? Karena jiwa yang mutmainnah saja yang kata Allah mengaku dia sebagai hamba. Kalau jiwa yang tak mutmainnah tu, kita masih tak termasuk dari kalangan yang disebut sebagai hamba Allah. Pasal apa Allah kata? Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi. Baru Allah kata hang boleh masuk jadi hamba aku. Mana label itu lebih sangat tinggi. Kalau kita tengok nafsu lah secara ringkasnya nafsu ada, tuan-tuan tengok ada berapa. Kita ambil 3 cukup lah. Yang pertama namanya nafsu al-ammarah dalam surah Yusuf. Yang Allah Subhanahu wa taala sebut inna nafsa la ammaratun bisu. Sesungguhnya nafsu itu dia kegemaran dia ialah mengajak orang buat jahat. Itu nafsu. Tak mana kita kata hebat dia pun kegemaran nafsu ni ialah dia suka kepada benda yang tak elok. Benda yang Allah larang tu dia suka. Itu nafsu. Kalau kita masih hidup dalam tu tuan-tuan, itu kita masih berada dalam nafsu al-ammarah. Kemudian yang kedua, nafsu yang boleh dah diterima amal ibadahnya ialah nafsu al-mulhamah. Mulhamah ini dia adalah nafsu yang bila dia beramal, dia berperang dengan perkara yang tak elok. Bila dia nak buat benda yang tak elok, jiwa dia perang. Itu dah masuk jiwa yang dikatakan al-mulhamah. Mulhamah ni dah masuk dikatakan ibadah kita dah masuk dah yang boleh diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan lagi kita terikut dengan nafsu yang membawa kepada kejahatan. Itu al-mulhamah namanya. Dan yang terbaiknya yang kita baca ini ya Tuhan nafsul mutmainnah, nafsu yang mutmainnah. Maka carilah tuan-tuan balik, sahabat balik, dan saya pun kita akan rujuk balik dalam dia mengenali nafsu ni di mana adanya nafsu al-mutmainnah. Bagaimana kita nak capai tahap nafsu al-mutmainnah ini? Nafsu ketika sembahyang kita hanya ingat Allah Subhanahu wa taala, angkat takbir saja yang terbayang di hadapan kita ialah Allah Subhanahu wa taala. Itu nafsu al-mutmainnah. Boleh tak tuan-tuan? Boleh. Tapi dengan syarat kita kena berlatih banyak. Dia kata berlatih macam mana? Kalau tuan-tuan tengok Allah sehari dua ni saya peminat badminton. Buka TV saya tengok badminton juga. Tapi tak payahlah main Malaysia kalah Hawaii. Saya nak sebut sini maksudnya nak sampai mahir tara depa tu latihan macam mana? Latihan yang kena buat untuk sampai kehebatan macam tu. Macam dulu dia berkata Lindan ni pemain yang hebat lah. Dia boleh berlatih, dia boleh pukul dia punya shuttle tu masuk balik dalam kotak dia tu. Bukan sekali, berkali-kali dia punya smash dia boleh masuk dalam kotak tu balik. Mana ke latihan yang begitu? Wah. Jadi kita tuan-tuan nak dapat nafsu al-mutmainnah dikena latihan yang macam ni. Makna kena tengok apa amalan, apa zikir yang kita kena buat, apa yang benda dosa dan sebagainya yang kita kena tinggal untuk nak dapat nafsu al-mutmainnah yang kita seronok beribadah kepada Allah. Bila beribadah kita rasa seronok. Itu panduan kalau kita kata nak tengok ya Tuhan nafsu mutmainnah ada di depan tuan-tuan tu. Itu satu ayat yang kalau kita boleh rujuk, boleh pegang, tulis di tak depan kita nak ni. Dan ada ulama mengatakan nafsu al-mutmainnah ini ialah wali kecil. Maksudnya dia ini dah termasuk kalangan wali kecil. Mana wali yang mendapat pahala tapi dia bukan dalam bentuk fizikal tapi dalam bentuk jiwa. Dia tak sampailah pada kata wali-wali Allah yang hebat-hebat yang ada karamah dan sebagainya. Tapi sekurang-kurangnya dia sudah ada
kekuatan dalam amalannya, dia akan rasa lazat ketika mana beramal. Jadi itu yang ketiga kata Muhammad Al-Ghazali, untuk Al-Quran ni yang ketiga tu kena ada makna faham. Kita bukan takat baca tinggal. Tu boleh ada pahala dia. Tapi yang paling penting itu, kalau dapat kita beramal itu tahap yang paling tinggi ketika membaca Al-Quran. Dan yang keempatnya, yang terakhir yang tentang Al-Quran ini ialah nak dapat kelebihan Al-Quran ini, kita kena ambil apa yang disebut oleh ada Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, dan macam mana nak bagi orang ada Al-Quran tu tidak berhujah dengan kita ialah apabila Al-Quran tu kata tinggal, kita tinggal. Maksudnya kita melakukan apa yang Allah suruh dan meninggalkan apa yang Allah larang berdasarkan kepada Al-Quran. Jadi yang kelima, yang keempat ni adalah satu tahap di mana kita selepas dah kita faham Al-Quran, kita hayati, dan masa itulah kita akan dapat kekuatan kepada Al-Quran yang kita baca. Tuan-tuan, itu empat yang disebut oleh Muhammad Al-Ghazali tentang bagaimana kita nak kaifa nata'amalu ma'al Quran, bagaimana kita nak beramal, nak mendekati Al-Quran, nak jadi kawan Quran tu, jadi sahabat kita. Kita duk baca setiap kali dalam ketika tadarus Al-Quran, kita baca, kita akan baca doa, kita minta supaya Al-Quran itu jadi sahabat kita. Nak jadi sahabat kita, kita kena faham dia, kenal dia. Kenal dia, bukan kenal rupa, tapi kenal budi bahasa dia, kenal apa kebaikan yang ada pada Al-Quran. Itu makna kita mengenali. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan, sahabat rahmat Allah sekalian, apa yang kita nak kepada Al-Quran, kita nak membina generasi Al-Quran yang kita kata ni. Kadang-kadang saya pun terfikir juga, esok Allah nak nak soal kita tak? Nak soal kita tak? Pasal apa kita kata kita umur sampai 50-60 tahun, kita nak hafal Quran tak boleh. Padahal kalau kita kata Al-Quran ni jumlah dia adalah 6,660 ayat, yang senang kita nak ingat. Kalau 6,660 ayat ni berapa hari? Kalau kita kira bagi hari satu tahun 360 hari. Kan? 10 tahun 3,600. Mana kita dah 20 tahun tu, makna kita boleh hafal dah sehari satu ayat. Bukan makna kita dia kewajipan itu tak ada lah, tapi kita adakah besok Allah nak soal kita tentang tu. Sampai kita kata kita ada benda lain, tapi kalau kita hafal Quran satu ayat saja. Ini nak hafal apa? Alif lam mim cukup. Esok zalikal kitab. Makna 10 tahun dah ada 3,600 ayat. Kemudian 20 tahun makna dah ada dah dapat 7,000 ayat. Macam tu, mana terlebih daripada jumlah ayat. Jadi itulah di antara yang kita kata bagaimana kita nak beramal dengan Al-Quran. Tuan-tuan, Imam Malik rahimahullahu ta'ala, dia main dalam bulan puasa, dia tinggal semua ganjaran yang lain, dia duduk dengan Al-Quran, dia renung Al-Quran, baca Al-Quran, nak renung apa yang kadang-kadang masih ada benda-benda yang dia tertinggal, walaupun dia boleh hafal Al-Quran dengan makna dan sebagainya, tapi masih banyak yang tertinggal. Kajian tentang Al-Quran tidak pernah habis. Mudah-mudahan ada kebaikan kepada apa yang saya nak sebut. Saya nak sebut tajuk lain tadi, apabila tajuk tu dah habis masa saya tekat tu saja. Mudah-mudahan ada sedikit pengisian lah. Mungkin kalau ada berguna, maka amalkan, ambillah dia. Kalau kita dah pernah dengar, dah pernah beramal, maka jadikanlah sebagai peringatan. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, alhamdulillah. Jazakallah khairan katsira diucapkan kepada Al-Fadil Ustaz Tuan Haji Muhammad Aziz bin Abdullah yang merupakan pengurusi Surau Taman Jawijaya yang malam ini sudi
menggantikan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Naim Ridwan dalam menyampaikan tazkirah ilmu kepada kita pada malam ini. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan, memang saya kalau ustaz-ustaz yang kita atur dan jadualkan tiba-tiba tak dapat datang, ni antara pilihan utama saya. Ustaz Mazilah pengurusi surau Taman Jaya sendiri, dan kemudian ustaz-ustaz yang ada di taman ni, dan juga anak-anak murid daripada SMKA dan sebagainya yang menjadi pilihan untuk menggantikan. Tetapi kebetulan malam ni tadi sampai kita dah mulakan program, baru saya tahu kata ustaz tak dapat datang. Jadi saya pun sebelum pada peringkat awal tadi tak tahu nak buat macam mana dah. Jadi dan akhirnya teringat ustaz, sebenarnya ustaz pun baru saja balik ke rumah dengan isteri, baru terlibat dengan kemalangan kenderaan dengan kereta di Bayan Baru. Ustazah, isteri ustaz dimasukkan ke ward di hospital pantai, baru beberapa hari saja balik ke rumah kerana terlibat dengan kemalangan. Jadi rasanya Alhamdulillah, semoga ustazah dan ustaz terus sihat dan dapat bersama-sama kita lagi. Allah kurniakan kesihatan yang baik dan dirodai dalam perjalanan hidup, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya nak buka kepada tuan-tuan untuk bersemang ataupun berinteraksi dengan ustaz. Silakan Tuan Hajah Salbiah kalau ada apa-apa nak dibincangkan dengan ustaz. Ustazah Cikgu Hajah Salbiah memang tiap malam bagi salam ke ustaz kalau ustaz nak tahu. Ustaz cuba tengok dekat dekat mesej tu tiap-tiap malam surat mesej yang disampaikan. Assalamualaikum Ustaz Muhammad Aziz, Cikgu Abdul Rahim. Jadi silakan Hajah Salbiah. Terima kasih Tuan Haji Rahim. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Yang tiap-tiap malam bagi salam tu bukan apa, menghormati pengerusi. Terima kasih. Ni apa tadi Ustaz ada tempuh pasal riba. Jadi saya nak tanya, yang dimaksudkan riba tu adakah kalau kata perniagaan tu dia macam mana? Ambil keuntungan yang berlipat ganda ke, boleh ke Ustaz terangkan secara ringkas mengenai riba? Terima kasih Ustaz. Baik, terima kasih Puan Salbiah. Yang kata riba tu, riba dengan berniaga hampir sama, kan? Dia tidak ada beza dari segi proses jual beli tu. Tapi Allah menghalalkan jual beli tapi mengharamkan riba. Riba ini adalah apabila berlaku pertukaran benda yang sama dengan jangka masa yang panjang dan kita kenakan bayaran. Itu kita kenakan bayaran tambahan, itu yang dikatakan riba. Contohlah kita kata macam dengan kita pinjam duit ataupun kita butang duit kat kawan kita. Kita ambil daripada kat dia 10,000, kan? Dia kata boleh tapi bayar 3 tahun hang kena bayar lah, takkan aku nak bagi saja, hang bayar lah 13,000. Maka 3,000 tu namanya riba. Pasal apa? Dia tidak ada, dia niaga, kata dia bukan, dia tak boleh diperniagakan. Dia nak berniaga kena ada satu benda, barang. Tetapi kalau barang ni, contoh yang sama, kalau kita kata kita ada beli emas seketui, kan? Dia jual gelang satu harga 10,000. Dia jual gelang, dia harga gelang tu 10,000 ya. Dia tanya, ni saya nak beli gelang boleh tak? Boleh, tapi gelang ni harga dia 13,000. Boleh boleh adakah saya nak beli? Tak apa. Pasal apa? 3,000 tu keuntungan daripada jualan, bukan makna dia habaq kata harga gelang ni dia 10,000 tapi betul hang bayar lewat, hang kena bayar 13,000. Itu dah jadi riba. Jadi riba ni ialah kita kenakan charge bukan daripada proses jual beli biasa, tetapi proses ada tambahan, ada nilai, ada charge yang tambahan kerana panjang masa ataupun kerana benda tu dia
rasanya dia kata nak dia macam tak untung lah kalau tak buat macam tu. Tu maknanya dia ada cas tersembunyi yang sepatutnya benda tu tak boleh kena. Kalau kita tengok dalam riba ni dia pertukaran benda dengan benda yang sama, maka tidak boleh kena bayaran tambahan. Kena tambahan maka dia kena. Itu namanya riba. Sebab tu yang terlibat dengan riba ni dua benda aja, iaitu wang ringgit dengan dia emas perak. Benda tu yang terlibat dengan istilah riba. Maksudnya kita kenakan nilai tambah kepada daripada nilai asal duit, kerana apa? Kerana dia ambil lama ataupun dia pinjam kat kita dan sebagainya. Mana bayar lambat sikit, boleh bayar lambat tapi kena tambah. Itu riba namanya. Lebih kurang macam itulah, yang detailnya panjang lagi lah nak cerita. Tapi makna yang riba tu ialah kita tukaran benda yang sama tapi kita charge dia lebih. Itu namanya riba. Sebab tu pinjaman bank ni kok mana pun dia riba. Sebab tu yang bank Islam, dia kaedah dia tak mau jadi riba dia pinjam tu. Ialah dia jual, dia bukan bagi kita kata hang pinjam 10,000 tak. Dia kata saya jual duit dolar Amerika. Dolar Amerika ni saya jual balik kat tuan dengan harga. Walaupun kita kata di sebaliknya keuntungan juga, tapi itu kaedah nak meluluskan saja. Tapi daripada sifatnya masih tidak begitu harmoni lah. Macam itulah Puan Salbiah. Maksudnya dalam keadaan sekarang ni, kita kata pinjaman bank kalau kita tak ambil sistem Islam, kita awal-awal lagi kita dah terlibat. Tapi kalau kita ambil sistem Islam tu, walaupun kata ada juga tekanan di sana, tapi dari segi angkat jual beli tu mungkin kita sah lah. Itu jaga Allah Alam. Baik, terima kasih Ustaz. Haji Yaakob, ada apa-apa nak sembang Ustaz, silakan. Terima kasih Tuan Rahim. Assalamualaikum Ustaz. Tentang tadi yang pinjaman tu, pinjaman perumahan yang kita lakukan untuk kita beli rumah, ini dengan cara kaedah Islam tu. Itu saja. Yang kita beli. Terima kasih Tuan Yaakob. Dia ada dalam ijma' dalam istimak ulama kita lah di Malaysia ni dan juga dia ulama dunia, dia menyebut bahawa kereta dengan rumah dia ada sedikit kelainan. Kalau rumah tu kita beli rumah, satu-satunya rumah yang kita beli, rumah kita yang pertama lah, rumah kita lah kan. Masa tu dia dikira sebagai darurat. Masa tu tidak dikirakan salah. Kita beli rumah walaupun terlibat dengan, walaupun pinjaman loan kerajaan juga yang kena bayar tambah tu kan. Tapi ada untuk orang yang tak apa warak macam kita ni, boleh lah. Maksudnya ada ijma' ulama Malaysia, dia kata majlis fatwa menyebut bahawa kalau rumah yang pertama itu dikira tidak menjadi halangan lah. Maksudnya tidak disilahkan dihukum sebagai riba lagi. Tapi kalau rumah nombor 2, nombor 3, nombor 4, tu buat kaedah yang sama, maka itu sudah pun dikatakan riba. Pasal apa? Pasal itu kan keperluan lagi. Rumah 3-4 buah ni keperluan apa? Keperluan dia satu. Begitu je kenderaan kalau kita beli sebuah tu, tapi bila ni kenderaan pun semua orang ada kaedah kaedah Islamik. Yang kita rasa kita boleh lebih selamat sikit, kita cari yang kaedah Islamik. Di segi angkat jual belinya kita tak dah sah. Cuma saya kata dari segi konsep tu masih tak terlepas lah saya rasa. Tapi dari segi kaedah tu kita dah selamat lah mana kita memilih untuk kaedah Islamik. Dan pinjam perumahan pun lah sekarang dah ada kaedah Islamik. Tapi bank Islam dan sebagainya tu maksud kalau bank-bank lain pun saya ingat sekarang ni sudah gunakan kaedah Islam. Jadi itu di antara yang kita rasa boleh kita lega sikit lah. Allah Alam.
Saya Ustaz sampai jalan tadi. Alhamdulillah, sekarang ni pun dah pukul 10.48 lah. Lebih 40 minit dah, 8 minit lah daripada sasaran kita 10.40. Jadi saya rasa cukup lah interaksi kita pada malam ni. Jadi saya ucapkan jutaan terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Haji Muhammad Aziz bin Abdullah yang sudi menjadi guru kami dan memberikan tazkirah pada malam ni setiap pagi dan terjun. Semoga Allah memberikan Ustaz kebaikan daripada usaha yang kita lakukan ni, insyaAllah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, program kita nak berakhir dah pada malam ni. Jadi sebagai pengakhirannya saya nak mohon kepada Ustaz untuk bacakan doa untuk kami aminkan bersama. Seperti mana kuliah-kuliah maghrib, kuliah-kuliah subuh yang kita adakan di masjid, kita akhiri dengan doa. Jadi semoga kita semua boleh kebaikan daripada doa yang dibacakan dan semoga kita boleh kejayaan dalam kehidupan kita di dunia ni sehingga membawa kepada kejayaan kita di akhirat pula, insya-Allah. Jadi dengan ini saya silakan sekali lagi Ustaz untuk membacakan doa. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم أرنا الحق وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارزقنا في التيسير الكعسر فإن تيسير كل عسر عليك يسر. اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وسلامة والعافية في ديننا ودنيانا. فاكتب اللهم سلامة لنا ولعبيدك الحجاج والغزاة والزوار والمسافرين والمقيمين في برك وجودك من المسلمين. وقنا شر الظالمين وانصرنا على القوم الكافرين. واختم لنا يا ربنا منك بخير يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتخشعنا وتضرعنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا يا الله. وتمم تقصيرنا يا رب. وتمم تقصيرنا يا الراحمين. وتب علينا يا مولانا ذنوبنا إنك أنت التواب. واختم لنا حاجاتنا يا الله إنك أنت السميع الدعاء. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي أجمعين والحمد لله رب العالمين. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Semoga doa yang yang Ustaz bacakan Allah makbulkan supaya kita semua boleh mendapat daripadanya, insya-Allah. Akhir sekali lagi nak minta Ustaz menjadi khalifah membaca doa khatam Al-Quran secara bernasib. Silakan Ustaz. Allahumma واجعل لنا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه جهلنا وعلمنا منه ما جهلنا منه وارزقنا وتوانا الليل وأسرافنا واجعله لنا حجة يا العالمين. Sama-sama kita baca
tasbih kifarah dan suratul as. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi malam esok. Kita bersama guru adalah Ustaz Haji Musa bin Muhammad. Ini adalah sahabat Ustaz Musa, insyaAllah, yang merupakan bekas pegawai di Pejabat Pendidikan Daerah Seberang Perak Utara, pegawai pendidikan Islam, insyaAllah akan bersama kita.